kepada kemenangan daripada apabila kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah, tentunya akan terbentuklah manusia yang sentiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang ketiga Ustazah nak sebut. Ya, kita dalam bulan Ramadan, insya-Allah banyak latih tubuh yang kita buat di sinilah nak menunjukkan istiqamahnya kita. Tetapi syaratnya jangan niat kerana Ramadan. Niat kita kerana Allah. Sebab kita takut bila kita niat kerana Ramadan, keluar dari Ramadan dah tak buat dah, tak istiqamah dah. Satu hari kesalahan yang kita buat pada hari raya. Ya, terlupalah nak solat, sembahyang lambat, banyak tengok TV, banyak masa tu dah membawang, terhapus semua pahala kita sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah bagi kita motivasi. Kita duduk dalam bulan Ramadan, buat ibadah kerana Allah. Allah bagi pahala yang wajib diganda 70 kali ganda. Amalan-amalan wajib semua diganda 70. Dan amalan-amalan yang sunat, kita dapat pahala yang wajib. Masya Allah. Ya, cukup banyak pahala kita Allah bagi. Jadi muslimin muslimat sekalian, latih tubuh apa kita nak buat ni? Ya, yang wajib jaga solat fardu kita. Jangan sampai ramai yang berpuasa tapi tidak menjaga solat fardu. Ramai yang berpuasa tapi tidak membayar zakat fitrah. Terlupa. Sebab kita tak ambil berat. Itu yang wajib. Latih tubuh yang sunat banyak. Yang Ustazah nak fokus hari ini adalah Quran. Yang mana Quran ini kita kena ingat bulan Ramadan Syahrul Quran. Kalau Imam Malik berhenti meriwayatkan hadis, memberi tumpuan kepada membaca Al-Quran sehingga menghatam Al-Quran beberapa kali. Begitu juga Sayyidina Osman Affan pernah berkata, orang yang hatinya bersih akan sentiasa tidak pernah kenyang untuk membaca Quran. Aku paling tidak suka ialah pada hari aku tidak membaca mushaf Al-Quran. Jadi kita tak perlulah ya. Mungkin ada antara kita duk tunggu orang, duk tunggu grup-grup. Kalau tak ada grup, tak bertadaruslah kita. Baca setakat yang kita boleh. Tengok Quran mendapat pahala. Pegang, buka, baca, tadabbur, talaqi, tadarus bersama. Ada orang yang akan lead dan mendengar bacaan kita. Bahkan sampai kita khatam. Rasulullah SAW sebut kepada Fatimah, Jibril datang kepada aku membaca Al-Quran sekali setiap tahun, iaitu setiap Ramadan. Dan juga pada tahun kewafatan itu pada tahun kewafatan baginda sebanyak 2 kali. Jadi ini satu proses pembelajaran. Rasulullah juga diajar, dibaca dan ditegur oleh Jibril. Sedangkan kita manusia tidak salah untuk sama-sama kita bertadarus supaya kita dapat membetulkan bacaan Quran kita. Ingat, kita baca Quran ini, Quran itu syifa wa rahmah lil mu'minin. Dia adalah ubat dan juga rahmat kepada sekalian orang yang beriman. Begitu juga Ustazah nak tegaskan latih tubuh qiyamul lail untuk diri Ustazah juga. Kita bangun sahur. Bila bangun sahur, kita dah kunci jam bangun. Sebelum bersahur tu kita qiyam. Kita buat solat taubat, kita buat solat tahajud, kita buat solat hajat. Kemudian kita bersahur. Pada saat itu, doa-doa kita sangat mustajab. Waktu sahur, waktu yang memang Allah mendengar suara orang-orang yang beristighfar. Suara orang-orang yang mengadu segala masalah kepada Allah. Saat ini kita guna peluang keemasan untuk terus berdoa kepada Allah.
Dan selepas tu kita bersahur. Tasaharu fa inna sahur barakah. Ya, Nabi pesan pada kita, bersahurlah kamu kerana sahur itu berkat. Bangun. Ya, habis-habis tak larat sangat. Makan kurma, makan tamar tu, minum air susu, insya-Allah. Ya. Dan juga jangan lupa banyak bersedekah. Bila para sahabat bertanya Rasulullah, bila waktu bersedekah yang terbaik? Rasulullah jawab, sedekahlah kamu dalam bulan Ramadan. Banyak-banyakkan keluarlah duit kita tu. Alhamdulillah dalam akaun tu Allah bagi yang berlana duit tu. Ya, yang poket tebal tu keluarkanlah untuk banyak bagi pada orang yang berhak menerima duit kita. Di samping itu, menjamulah orang yang berpuasa. InsyaAllah ibu, ayah yang keluarkan duit, jamu anak-anak dia yang ramai tu yang berpuasa tu, semua sedekah. Ya, menjamu orang yang berpuasa, insya-Allah mendapat pahala sama seperti orang yang berpuasa, tanpa Allah kurangkan pahala kita sedikit pun. InsyaAllah ya. Jadi ni peluang keemasan ni untuk kita banyak bina saham-saham akhirat, insya-Allah. Banyak bersedekah. Di samping itu juga jangan lupa untuk kita tarawih lah. Ya, Ustazah nak sebut tarawih ini rehat. Apa makna tarawih? Berehat lah. Ya, berehat. Bagi Rasulullah, tarawih itu adalah rehat. Masa dah penat dah seharian kita berpuasa, kita bertarawih lah kepada Allah berjamaah dengan anak-anak. Tak buat 20, buatlah 8. Tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Tapi kalau boleh, kita istiqamah tiap-tiap malam. Sebab bonus ni, Ramadan cukup banyak Allah bagi kat kita. Ya, tak apa kita susah sikit, tak apa. Tapi bonus Ramadan ni banyak Allah bagi. Apa antaranya? Alhamdulillah, satu pintu yang Allah dah sediakan di syurga untuk orang-orang yang berpuasa. Namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan. Pintu Rayyan khas, special, dimasuki orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan kepada Allah. Bonus yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberi bau mulut orang yang berpuasa ini lebih harum dari kasturi. Allah, kasturi itu dah harum, tak tahu nak cerita. Lebih wangi, lebih harum daripada kasturi. Bahkan malaikat akan mendoakan orang-orang yang berpuasa itu daripada mula dia berpuasa sampailah dia berbuka puasa. Dan jangan lupa berdoa pada Allah, terutama saat-saat nak berbuka itu. Ya, waktu sahur, waktu berbuka itu waktu yang mustajab, waktu 2/3 malam, ya, waktu 1/3 malam itu mustajab doa-doa kita. Berdoalah kepada Allah. Sebab doa orang yang berpuasa tak ditolak oleh Allah. Ya, 3 golongan yang doa tak ditolak oleh Allah, kata Nabi. Pertama, orang yang berpuasa. Kedua, imam yang adil. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dizalimi. Ya. Dan jangan lupa bonus yang sangat-sangat kita nantikan juga. Tak apa kita bersusah kali ni dalam Ramadan ni. Masya Allah, sebab kita nak Lailatul Qadar bertamu kepada kita. InsyaAllah kita akan dapat Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah janji kepada kita syurga. Malam turunnya Al-Quran. Malam turunnya malaikat yang akan mendoakan kita semua. Allahu Akbar. Maka insya-Allah Ustazah harap sama-samalah kita merebut kali ini pahala puasa, iaitu disebut sebagai kata Imam Al-Ghazali, khususul khusus. Kita tak mau hanya makan,
kita tak makan, kita tak minum. Itu setakat puasa umum. Kita tak mau jugalah kita upgrade sikit. Maknanya tak makan, tak minum, puasa mata, telinga, puasa anggota badan, ya, dan puasa hati. Bahkan upgrade lagi, khusus puasa segala-galanya. Terutamanya puasa minda daripada maksiat. Puasa minda daripada pemikiran dunia yang membawa kepada kelalaian. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan terima pahala puasa kita. Beramallah kerana Allah. Setakat itu sahaja pesanan dari Ustazah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi